Okey, balik cerita fitnah ni tuan-tuan. Cerita fitnah ni tak habis lagi merompah ni. Dakwaan fitnah Anwar heret MP PAS ke mahkamah. Okey. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret ahli parlimen Pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah. Peguam Anwar Sangkarnai memfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi. Saman itu berhubung dua dakwaan yang Anwar memiliki sikap dendam ia lebih teruk daripada Mahathir dan dakwaan berkenaan keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Sedia ada dua tuduhan. Menurut salinan penyata tuntutan, Anwar pendakwa defendant membuat kenyataan didakwa bersifat fitnah kepada media di lobi pada 21 Februari. Anwar mendakwa kenyataan dibuat bersifat fitnah kerana membayangkan dia menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk campur tangan dalam penguatkuasaan undang-undang dan pihak pendakwaan pendakwaan demi agenda politik peribadi dan tujuan peribadi yang lain. Dan saya juga bawa mana tadi? Okey. Kenyataan daripada MP Pendang tu, Awang Hashim ni, dia kata seorang ahli parlimen PAS yang sedang berdepan tindakan undang-undang menyindir pengurusi PH Anwar Ibrahim. Beliau menyoal sebagai Anwar Ibrahim tidak boleh terima kritikan, sangat halus jiwanya, cepat goyah. Saya risau nanti rakyat kenal ahli parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara. Okey, saya jawab soalan ni. Tak payah Anwar jawab, biar saya jawab. Tuan-tuan, MP Pendang. Saya bukan cakap tuan-tuan, MP Pendang. Ni I'm addressing you directly sebagai seorang ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, yang saya rasa seorang yang bijak. Saya tak payah tengok pendidikan saudara MP ahli parlimen yang berhormat. Saya tahu seorang yang berhormat ni seorang yang bijak. Saya tahu kenyataan yang mengatakan Anwar kalau sempat goyah dan sebagainya itu sebagai satu sindiran bodoh. Kenapa saya kata demikian? Kenapa dia saman, tuan-tuan? Kritikan tidak boleh disaman. Fitnah boleh disaman. Dia ada beza. Mengkritik itu tidak boleh disaman. Dia fall di bawah title sebagai fair comment. Salah satulah fair comment. Fair comment tak boleh kena saman. Itu dipanggil kritikan. Yang boleh kena saman adalah apa dia? Fitnah. So kalau fall bawah fitnah, kalau dia jatuh di bawah fitnah, maka itu bukan kritikan. Sebab itu kita kena beza perkataan mengkritik dan perkataan memfitnah. Anwar tidak akan dikenali sebagai bapa saman, tetapi PAS akan dikenali sebagai bapa fitnah. Berapa banyak kes PAS minta maaf, PAS kalah saman fitnah, berapa banyak kes tersebut. Dan ini salah satu fitnah. Kenapa fitnah? Apa beza fitnah dengan kritik? Apa beza fitnah dengan kritik? Kalau sebagai ahli parlimen, tak perlu belajar undang-undang, tak perlu ada background undang-undang, tuan-tuan. Kalau sebagai seorang ahli parlimen, tak faham asas mengkritik dan juga memfitnah, maka bagi saya letak jawatan, malu jadi ahli parlimen. Kalau walaon, walargon dan walaon, tak faham, itu saya faham. Itu level dia orang tu memang saya faham. Tetapi seorang pemimpin tertinggi di dalam PAS yang memegang jawatan seorang ahli parlimen tidak memahami dikotomi, tidak memahami definisi asas kepada kritik, kepada fair comment berbanding dengan fitnah, maka bagi saya lebih baik anda letak jawatan. Kerana bagi saya malu sebagai seorang pemimpin yang konon memperjuangkan Islam, memperjuangkan Melayu, memperjuangkan kedaulatan dan juga ketatasusilaan di dalam negara, tidak memahami konsep fitnah. Ini jelas bagaimana seorang yang mengatakan diri dia seorang terpelajar. Sepatutnya ahli parlimen ni orang yang tertinggi di dalam masyarakat, seorang berpelajaran, berpemikiran. Tambah pula dia dalam sebuah parti Islam yang membawa imej Islam. Tetapi bermain-main dengan lidah perkataan fitnah itu seolah-olah dia bermain sedang mengunyah sugi atau sedang mengunyah tembakau. Seolah-olah begitu. Fitnah tu bermain-main, berlari-lari di bibirnya seolah dia tidak ada rasa apa. Benarlah hadis Rasulullah SAW, tidak, maka kafirlah seorang yang mencuri. Kafirlah seorang yang mencuri. Betul ke ada hadis yang kafir seorang mencuri itu? Ya, ada. Tapi bukan, apa maksudnya dia kafir? Maksudnya kalau dia mencuri dia kafir? Bukan, itu bukan maksud dia. Arti kata dalam keadaan dia seseorang yang beriman
Seseorang yang beriman, dia tidak akan mencuri. Kerana ada iman dalam hatinya, kerana itu dia tak akan buat perbuatan itu. Begitu juga dalam memfitnah. Tak akan semudah itu keluar perkataan fitnah daripada mulut dia, kalau dia ada iman dalam hati dia. So, kau nak kata apa Is? Terpulang lah kau nak interpret macam mana sekalipun kan. Itulah dia hakikat. So, sekarang ini bila dah diheret ke bawah, ke dalam mahkamah, kenapa pula nak tiba-tiba nak kata macam tu? Jawab dekat mahkamah lah, kan senang. Kita ada mahkamah, jawab, bawa dakwaan tersebut. 2 perkara yang didakwa. Dia kata apa di dakwaan tersebut? Anwar tidak ada keabsahan menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Bawa dakwaan tersebut. Bawa dakwaan tersebut ke parlimen, ke apa orang kata, ke mahkamah lah. Okey, cerita terakhir tuan-tuan berkenaan dengan kes Arul Kandar dan juga Najib Tun Razak yang dibebas dan dilepaskan hari ini kerana tidak ada prima facie. Okey. Kes audit So semalam saya disebut pasal discharge amounting to acquittal, DNAA DAA, discharge amounting to acquittal. So sekarang ini, hari ini, kes audit 1MDB Arul dilepas dan dibebaskan. Dilepas dan dibebaskan adalah DAA, discharge amounting to acquittal. Maksudnya tak boleh charge on the same account kalau ada bukti, on the same account, on the same charges. Okey, kita baca. Datuk Seri Najib Razak dan Arul Kandar hari ini dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di atas pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya membuat keputusan itu setelah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan wujud kes prima facie bagi pertuduhan itu. Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya, iaitu perlindungan daripada tindakan sivil atau jenayah berkaitan peranannya dalam perjalanan operasi syarikat 1MDB. Bekas ahli parlimen pekan itu didakwa mengarahkan laporan pengauditan 1MDB dimuktamadkan Ketua Audit Negara, dipinda sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan semula dan dibentangkan kepada PAC yang mana Najib secara langsung mempunyai kepentingan. Sementara itu Arul 46 yang juga bekas Ketua CEO 1MDB didakwa bersubahat meminda laporan berkenaan. Sebelum ini pendakwaan dikenalikan oleh mendiang Datuk Seri Gopal Sidram, tetapi bekas Hakim Negara Persekutuan itu telah meninggal dunia 29 Januari lalu. Ia diteruskan oleh pasukan pendakwaan yang lain iaitu Ahmad Akram Garib. Pendakwaan menutup semua kesnya 7 September lalu. Mahkamah menggunakan permohonan dakwaan untuk memanggil Arul sebagai saksi bagi memberi keterangan bagi SPRM. So ada yang tak faham, Is, macam ni Is lepas ke Najib ni? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Okey, yang pertama, yang ini kes 1MDB, yang 12 tahun tu kes SRC, dia 2 kes yang berbeza. So 12 tahun tu masih lagi dia tengah berjalan, kes dia dah jatuh hukum dah pun. Dah dia besar, dah masuk jail, itu kes lain. Yang ni kes 1MDB. Dan kes 1MDB ni pun, yang ni kes meminda audit. Dia bukan kes yang 2.6 bilion tu, itu kes lain. So dia ada banyak kes. Yang ni meminda audit. So meminda audit tu sendiri adalah satu kesalahan menyalahguna kuasa. Dikira sebagai suapan jugalah, dikira sebagai di bawah rasuah jugalah. Kan, kerana dikatakan benda itu boleh jeopardize dia. Namun begitu, pendakwa raya gagal membuktikan prima facie bahawa Najib dia mengarahkan, betul, kalau saya baca panjanglah dia punya benda tadi, saya tak nak tunjuk. Memang dia ada mengarahkan amendment. Tetapi amendment itu bukanlah satu amendment yang menutup implication kepada perbuatan dia demi untuk nak menutup kesalahan di dalam 1MDB. Bukan. Amendment itu ada beberapa perkara yang sebenarnya menurut hakim, ni saya baca je, saya sampaikan saja. Menurut hakim, perkara itu bukanlah perkara yang terlalu signifikan. Bukan perkara yang terlalu signifikan sehingga menyebabkan boleh, orang kata apa, sama ada menutup incrimination atau menutup perbuatan yang boleh menyebabkan jenayah kepada Najib. Bukan. So, yang ini kes apa Is? Kes meminda audit 1MDB. Itu saja kes dia. Belum lagi cerita yang 2.6 bilion tu cerita lain. Itu tengah ongoing trial. Itu kes trial lain. Yang 12 tahun tu itu dah bersalah dan dah dihukum. Itu kes lain. Faham tak? Itu je lah cerita dia. Tak ada cerita lain. Tak ada apa. Itu je lah.
So lepas ni boleh buat apa Is? Lepas ni Peguam Negara ada 14 hari untuk merayu dan kemungkinan besar mereka akan merayu. So dia ada 2 kali lagi, iaitu di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan. So sekarang ni Mahkamah Tinggi. Faham itu saja sebenarnya. Kerja Najib ni tak panjang. Adalah tadi kata inilah kerajaan cuba melepaskan kes Najib. Kerajaan tak campur tangan. Sebab ini satu kes di mana melibatkan audit. So Arul Kandar lepas tu minta indemnity. So dia tak boleh didakwa lagi dah berkaitan dengan YMDB. So dia dapat. So saya suspect. Ini suspect sajalah. Arul ni berkemungkinan akan jadi saksi untuk kes lain. Ini saya suspect. Berkemungkinan. Kita tengok nanti. Tetapi poinnya adalah dekat sini, ini berkaitan dengan pindaan, pindaan audit yang nak dipresent kepada PAC pada zaman Najib memerintah sewaktu dia Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada waktu itu. Itu saja. So, kes itu dah habis. Tapi dia ada kes lain yang pending sekarang ini. Masih ada. Najib, total pertuduhan dia ada 46 kalau tak silap saya. 7 dah didapati bersalah.